Okey, selepas kita dah isi semua markah dengan bilangan murid, nah sekarang kita nak cari kekerapan longkokan. So, kekerapan longkokan ialah kita longkokkan, kita jumlahkan kekerapan pada setiap selang kelas. Contoh selang kelas yang pertama ni, kita asalnya ada 2, jadi kekerapan asalnya ada 2 lah. Kemudian kita longkokkan, kita campurkan dengan 13 untuk yang kedua. Kita dapat jumlahnya 15 kat sini. Kita longkok. Itu dinamakan longkokkan. Okey, sekarang kita dah longkok 15. Kita masuk lagi 25. Okey, kamu boleh guna kalkulator untuk bantu anda. Kamu akan dapat 40 di sini. Kemudian kamu longkokkan lagi untuk 25, yang seterusnya kamu dapat 65. Okey, dan seterusnya longkok, maksudnya you tambah lagi 19. Kamu dapat 84. Masuk lagi 10. 94. Masuk lagi 4. 98. Dan masuk lagi 2, kamu akan jumpa 100. Okey, itu dia. So, 100 ni kalau kamu perhatikan dia sama dengan jumlah bilangan pelajar. Nampak? Bilangan murid ni 100. Dia sama dengan yang jumlah keseluruhan. Ataupun kamu jumlahkan semua bilangan murid ni, kamu akan dapat dia 100 juga. So, itu dia kekerapan longkokan. Okey? Boleh ya? Nah, sekarang kita tengok sempadan atas. Nah, sempadan atas kita akan cari, kita ambil 20 ni. Kita ambil 20. Kita tambah dengan 21. Kita bahagi dengan 2. Itu sempadan atas dia. Maksudnya kita akan ambil 20 daripada had atas, tambah dengan 21. Dapat jawapan dia 41. Ambil 41 ni bahagi 2. Kita akan dapat 20.5. 20.5 ni merupakan sempadan atas bagi selang kelas yang pertama. Okey. Untuk selang kelas yang kedua, samalah, kita ambil 30 tambah 31, dapat 61, bahagi 2. Kita dapat 30.5. Dan seterusnya kita isikan semua untuk selang kelas yang lain. Okey, sudah siap jadual kekerapan longkokan? Dan kita akan mula melukiskan ogif. Okey, untuk melukiskan ogif, di sini dalam soalan ni tidak diberikan skala, jadi cikgu akan bagikan skala lah. So, di sini apa yang kita buat, yang kita ambil maklumatnya ialah, kita ambil kekerapan longkokan ni sebagai paksi Y. Ya, kita ambil nilainya sebagai paksi Y. Sempadan atas ini, sempadan atas ni kita ambil sebagai paksi X kita. Okey, sebagai paksi X dia. Boleh ya? Okey. So, mari kita tengok kertas graf cikgu. Cikgu keluarkan kertas graf. Okey, ni kertas graf cikgu lah. Okey. Mari kita buat paksi X dengan Y dia dulu. Okey, kita buat paksi X dengan Y dia dulu. Ya. So, paksi X dia ni adalah sempadan atas. Jadi kita letak sini mula dengan kosong.
kemudian sempadan atas dia kan. Jadi kita tinggalkan satu gap. Cukup ke? Kalau tak cukup, kita mula dengan 20.5 atau 8. Kita buat 10 petak 2 cm. Okey, ini adalah sempadan atas ya. Kita ambil nilai sempadan atas. Okey, di sini merupakan markah lah. Okey, kalau kita tak tulis sempadan atas, kita ambil nilai sempadan atas, tetapi tajuk dia kita tulis sebagai markah. Okey, so kita mula dengan okay, 8 sampai sini ya. Sampai sini. Kita tulis ni lah markah. Okay. Nah, kita letakkan sikit gap. Kita letakkan gap 1. Lepas tu kita mula dengan 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5 dan last sekali 90.5. Sekiranya tak cukup, kita akan anjaknya ke depan lah. Ke depan. So depan ini kita boleh bawa ke kosong sini kalau tak cukup lah. Okey, oleh kerana ni cukup, jadi kita ada gap depan ini, kita kena isi sendiri gap depan ini. Ya, isi, cari sendiri. 20.5 ini tak ada dalam jadual. Jadi kamu cari sendiri, dia adalah tolak 10 kan. Jadi 10.5. Ini kena cari sendiri ya, cari sendiri. Cikgu guna warna lain supaya kamu tahu, kamu kena letak ini. Kalau tak cukup tempat, letak di bahagian kosong sini. Ya. Katakan depan tak ada tempat kan, kamu letak kat kosong sini. Okey, untuk paksi Y, kita guna sifil 5 lah. Ya. Ataupun sifil 10. Kita guna sifil 10 lah. 10. Sebab kita ada 100 kan. 20. 30. 40. 50. 60. 70, 80, 90 dan 100. So ni kita namakan dia kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan itulah kita ambil. Ataupun bilangan murid, kamu tulis ni bilangan murid pun boleh ya. Okey, sekarang kita nak tandakan, kita tandakan titik dia. Okey, tengok jadual ni balik, tengok jadual balik, just nak bagi tahu ya, Iriana buat sama-sama di sini, tengok jadual balik, mana jadual cikgu? Jadual ni kan. Mana jadual cikgu? Ni. Okey, 20.5 ni adalah 2. 30.5 ni ada 15. Okey. Ambil jadual ni, ya, maklumat dia. Kamu masukkan, tandakan di tempat kosong. Okey. 2, 15. Dan nanti tandakan dia. Okey, mari kita tengok graf kita balik. Okey, kita start dengan 20 10 ni tak ada kan? 10.5 tak ada. Jadi kita biar dulu. Kita start 2. Kalau ni 10 petak untuk 10, maksudnya 1 petak sebagai 1 lah. Jadi kita kirakan 1 sebagai 1. 2 kepada 2. Jadi 20.5 ni ada 2. Tandalah 2 ni. Tanda.
Tandakan pangkal, tandakan cross, tandakan apa yang patut tandakan. 30 ni adalah 15, tandakan 15, tandakan cross boleh, tandakan pangkal boleh, tandakan plus pun boleh. Ya. Katakan tak berapa mahir nak tanda ni, macam apa you buat, you tanda macam ni pun boleh. Cukup bagi besar sikit ya. Jangan silap tanda. Contoh ni 15 kan. Kalau rasanya tak mampu, susah nak tanda macam ini, susah nak tanda, okey. Apa you buat? Anda tanda macam ni. Tanda ni palang kan ya, tanpa macam ni. Ikut garis dia. Macam ni. Macam ni. Jelas kan? 15. 40.5 kita ada 40, jadi kita tanda kat 40, ambil pembaris tengok bye-bye, letak sini bye-bye, lepas tu 40 kat sini. Ya. Jangan tanda dot, kita tanda pangkah ataupun plus kat sini. Macam ni. Macam ni. Alright, tandakan cross. Okey, kemudian 50 kita ada 65. Jadi tandalah 65. Okey. Kemudian kita ada 84. Ya, 10 petak 84. Cikgu harap kamu faham ya. Tandakan bye-bye 1, 2, 3, 4. Lepas tu 94. 10 petak ni 94 lagi. Dan 98. Dan akhir sekali 100. Siapkan ini tanda dia tu. Okey, cikgu sekarang kecilkan bagi you nampak keseluruhan gambar rajanya patutnya macam ini. Nampak? Dia macam ular sikit, tangga naik kan? Dia mesti menaik Okey, dapat anda lukis macam itu? Tandakan setiap itu dengan teliti. Sebab ni graf ada 4 markah ni, lukis graf ini. Boleh? Okey, sekarang kita sambungkan dia. Kita sambungkan dengan pensel sahaja. Tak boleh guna pembaris. Jangan guna pembaris. Maksudnya jangan sambung macam ini. Ini salah ya, cikgu tunjukkan yang salah. Jangan buat macam ini. Jangan sambung dengan pembaris. Tak mau. Macam ni tak nak. Tak boleh ya. Jangan sambung dengan pembaris. Jadi kita sambung dengan freehand. Freehand maksudnya kita guna apa? Lukis dengan tangan saja, ya. Tengok Kita cubalah, cikgu besarkan sikit. Okey, cikgu cubalah. Okey, kita buat macam ni Kamu ambil pensel. Sambung dari sini. Okey, sambungkan titik dia, sambung dengan pensel. Sambungkan semua titik itu. Okey. Kalau salah sambung itu padamlah ya. Sambungkan itu semua. Okey. Sampai hujung sini, nampak sampai 20 kan ini. Okey, kemudian dia kan hanging. Kan dia macam tergantung kan. Jadi apa you buat? You sambung sampai bawah. Sampai bawah 10.5 itu tadi. Ini sampai sini kamu buat tandaan dia kosong ni. Kena sambung ke bawah ya. Sampai sini jangan berhenti ya. Sambung sampai dia ke bawah sini. Lepaskan dia. Mesti sambung ke hujung sampai ke tapak 10.5 walaupun tak tulis dalam dalam jadual. Jadi kamu tapak inilah. So ini namanya graf OGIF. Ini apa nama graf? Grafnya OGIF. Cikgu tulis kat sini supaya kamu ingat ini adalah OGIF ya. OGIF. Okey. Guna freehand. Dah sampai sini belum? Sampai macam ni 4 markah. Tanda dengan titik semua betul. Sambungkan curve. Curve ya. Itu namanya OGIF.
Boleh dah? Okey. Boleh cikgu sambung? Anda dapat tak graf dia? Yana? Dapat graf? Okey ya. Sudah siap? Okey. Nah, selepas dapat graf ni ya, kita tengok baliklah soalan dia nak cari apa tengok balik bahagian B. Tengah menggunakan O'Keefe-Fanny panel, tentukan kuartil pertama. Kita nak cari kuartil pertama Q1. Median kuartil kedua lah Q2. Kuartil ketiga Q3. Apa maksudnya Q1, Q2, Q3? Okey, kedudukan dia senang saja. Okey. Q1 ni kedudukannya ialah 1/4. Ya, 1/4 daripada jumlah murid di sini. Jumlah berapa? 100. Daripada 100, kamu ambil kalkulator, 1/4 daripada 100. Okey, 1 ABC 4 darab dengan 100. Kamu akan dapat 25. Okey, sini 25. Kalau median Q2, 1/2. Kalau median kan 2. Q2 lah darab dengan 1/2 darab 100. Kamu jumpa 50 lah. Okey, separuh daripada 100. Dan Q3, kita ada 3/4. Ingat ya. 1/4 sukuan. 1/2 separuh. 3/4 3 suku. Okey, darab dengan 100. So, kita boleh guna kalkulator. Pandu kita 3 ABC 4. Kemudian darab dengan 100. Jadi dapatlah jawapan kita 75. Ini bukan jawapan tau. Ini adalah kedudukan. So ingat ini 25, 50 dengan 75 kan? Okey, kita pergi balik kepada graf kita. Mana graf kita? Okey, kita tengok graf kita balik. Cikgu guna pen warna lain supaya anda lihat. Q1 ni adalah 25. Apa maksudnya 25? Tengok pada paksi Y anda 25. Sini 20 kan? Sini 30, sini 25. Betul? Okey, cikgu tulis lah. Ambil pembaris. Gariskan ini, buat satu total line, dot. Okey, ambil pembaris, dotkan dia bila kamu sentuh graf itu. Okey. Kemudian turun bawah. Jawapannya berada di paksi X kamu. Jawapannya berada di markah. So, ini dia nak baca. Ini adalah Q1. So, baca nilainya, cikgu conteng lah. Cikgu conteng kat graf ini. Q1 baca lah. 30.5, 31.5, 32.5, 33.5, 34.5, 35.5. Jadi, tulislah jawapan kamu Q1. Okay, cikgu tulis kat sini ya. Okay, Q1 sama dengan 35.5. Okay, macam tu. Ini contoh kita kira lah. Okay, nanti ada tulis jawapan, dituangkan jawapan lah. Okay, kemudian kita tengok yang kedua, kita 50 kan? Q2 50 betul? Q2 50, kita tengok ni 50. Kita tandakan dia dengan pensel, buat garis putus-putus. Pada 50, cari jawapan dia di paksi X. Itu dia. Buat garis putus-putus macam ni. Kemudian, okey, tengok bawah, tarik dia ke bawah, baca nilai ini. Baca dengan nilai ini dengan betul. Okey, itu dia. Buat garis lah, guna pembaris lah.
Sebab cikgu tak ada pembaris di sini, jadi cikgu terpaksa buat freehand. Kamu boleh guna pembaris nanti. Guna pembaris lebih tepat. Okey, jawapan dia ke sini. So 41.5, 42.5, 43 dan 44.5. So Q2 saya tulis di sini jawapan dia 44.5. Okey, Q3. Q3 adalah 75, betul? Sini 70, sini 80, di sinilah 75. So, ambil pembaris dengan pensel. Okey, gariskan dengan garis putus-putus, sebab melintang. Sehingga anda jumpa graf di sebelah kanan. Ini Q3 kita. So, bacalah. 51.5, 52.5, 53.5, 54.5. Jadi jawapan kita Q3. Tulis kat sini 54.5. Itulah cara kita menjawab Q1, Q2 dan Q3. Okey. Itu dia. Okey, keseluruhan macam ni. Boleh ya? Okey, lepas tu kita isilah jawapan kita di tempat ruangan jawapan lah. Okey. Kita boleh isilah jawapan kita kat sini. So, Q1 kita sama dengan 35.5. Q2 kita sama dengan 44.5. Dan Q3 kita sama dengan 54.5. Betul kan? Dah jawab soalan nombor 1. Itulah cara kita menjawab soalan nombor 1 ni. Boleh? So, mari kita lihat soalan nombor 2 pula. Mari kita lihat soalan nombor 2 pula, ya. Soalan 2 ni pada muka surat yang sama 210. Okey. Nah, ni dia. Sama jadual dia ni. So, dia diminta kita buat satu OGIF juga. Nampak di sini kita kena buat OGIF jugalah. So, bila kita nak buat OGIF, so apa kita kena buat? Kita kena bina jadual kekerapan longgokan. So, buatlah jadual kekerapan longgokan ini. Alright? Okey. Buat dulu jadual ni. Cikgu bagi masa salin jadual kekerapan longgokan ini untuk soalan nombor 2.
Okey, dah siap jadual dia? So, mari kita isikan data dia. Okey, 21.0 hingga 21.9. So, kita isikan di sini panjang tapak. Okay. .0 hingga 21.9. Kedua, bilangan muridnya berapa? Satu orang. Kita tulis ini satu orang. Lepas tu kita sambung 22.0 hingga 22.9. Bilangannya 4. Kemudian kita sambung 23.0 hingga 23.9. 10 orang. 24.0 hingga 24.9. 18 orang. 25.0 hingga 25.9. 5 orang. Dan last sekali 26.0 hingga 26.9. Yang ni 2 orang. Kemudian kita nak cari kekerapan longgokan. Ingat kekerapan longgokan, kita longkokkan dia. So kita mula dengan 1 di sini. Okay, kemudian campur 4, longgokkan 4 dapat 5. 5 tambah lagi 10 dapat 15. Itu namanya kekerapan longgokkan ya. Campur lagi 18, 33. Tambah lagi 5, 38. Dan akhirnya tambah lagi 2 dapat 40. Kalau kita perhatikan jumlah murid di sini pun 40 orang. Samalah dengan jumlah kita 40 di sini. Okey, kemudian kita isikan sempadan atas. So, sempadan atas kita ambil 21.9 tambah 22. So, kita ambil 21.9 tambah dengan 22. Kemudian kita dapat jawapan tu bahagi dengan 2. So, kita boleh guna kalkulator. Okey, keluarkan kalkulator anda. Masukkan nilai 21.0 campur dengan 21.9 sama dengan dulu, dapatkan jawapan 42.9. Lepas tu bahagi dengan 2. Jadi itulah jawapan untuk sempadan atas 21.45. Adakah anda dapat 21.45? Maaf. Okey, nak dapatkan itu kita ambil, salah tekan ya cikgu. Okey, semula kita ambil kalkulator, kita tekankan 21.9. Okey, tambah dengan 22. Okey, sama dengan 43.9. Okey, bahagi dengan 2. Kita akan dapat 21.95. Jadi sempadan atas bagi selang kelas yang pertama ialah 21.95. Okey. Kemudian yang kedua kita ambil 22.9 tambah dengan 23 lah. Kita buat lagi sekali 22.9 kita tambah dengan 23, dapat jawapan dia dulu 45.9, baru bahagi 2, dapatlah jawapan 22.95. Dan isilah untuk yang seterusnya, dapatlah 23.95, 24.95, 25.95 dan last sekali 26.95. Dapat macam ni. Okey, so itulah jadual kekerapan longkokkan kita. Dah siap itu, kita soalan minta buat satu ogif. Okey, kita pun lukis ogif lah. Ingat, lukis ogif kita guna apa? Kita guna paksi X. Paksi X adalah sempadan atas, paksi Y adalah kekerapan longkokkan. Okay. So sekarang kita guna kertas graf kita sekali lagi. Okay, cikgu padam kertas graf cikgu.
anda gunalah kertas kraft yang baru ya. Ya, okey. Lepas tu kita lukislah garis dia, paksi X dengan paksi Y dia. Okey, cuba lukiskan paksi Y dia. Kemudian lukis paksi X dia. Sekejap. Lukis paksi X dia. Okey, masukkan angka-angka lah, sempadan atas. Ya. Kita masukkan sempadan atas dia berapa? Kita mula kosong kat sini. Okey, kita masukkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Jadi kita dapat 7. Extra 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mula dengan yang kedua ni, 21.95. Kita ada gap depan ni ya. Nanti kita isi nombor dia. Lepas tu 30. Okay, lepas ni apa? 22.95, 23.95, 24.95, 25.95 dan akhir sekali 26.95. So ini adalah apa? Panjang tapak lah. Okey, panjang dalam sentimeter. Okey. Untuk paksi X, untuk paksi Y. Untuk paksi Y kita ada 40 kan. Jadi kita boleh guna 5 lah, boleh tak? Kita guna 5. 10, biar graf itu nampak besar sikit 10, 15. Biasa kita guna sifir 5, sifir 2 ataupun sifir 10 ya, yang mana sesuai lah. Kita jarang guna 4, 3 macam tu ya, sebab susah nak kira. 20, 25, 30, 35 dan 40. Okey, cukup 40 kan? Okey, sekarang mari kita tanda. Sebelum tanda kita tengok ni dulu. Okey, 20 kita kurang 1 ni kan? So ni 21.9. Jadi depan dia kurang 10 lah. Kurang 1 lah. Jadi 20.95. Macam tu kita isi ya. Macam tu isi. Okey. Nah, sekarang mari kita tandakan 21.5 ni 1. Jadi 1 ni, okey, oleh kerana dia sifir 5, okey, cikgu nak tunjuk kat sini. Kalau dia sifir 5, kalau dia sifir 5 ya. Okey, kalau cikgu lukis kat sini, kalau dia sifir 5, sini kosong, sini 5 kan. Okey, kalau dia sifir 5, ya. Setiap dua petak ini, 1, 2 petak ni, dia akan kira sebagai 1. Setiap dua petak ini sebagai 1, 2, 3 dan sampai sini adalah 4. Faham? Jadi untuk sifir 5, dua petak ini dia kira sebagai 1. Satu petak 0.5 ya. Okay. Nah, sekarang kita tengok balik kita punya graf. Dia nak 1 kan? Dia nak 1.
Jadi kita tandakan 2 petak lah. 1, 2 petak. So tanda kat sini 2 petak. 1, 2 petak. So tanda di sini 2 petak. Jangan salah tanda lah. Jangan tanda 1 petak. Sebab dia sifir 5 sekarang. Sifir 5, 2 petak kira 1. Jadi 22.5 ni dapat 5. Tanda kat 5 sini. 23 dapat 15. Betul? 15, kita tanda 15 kat sini. 24.9 dapat 18 jadi 33. Betul? 33. 33 macam mana tanda 33? 31 ni 2 petak. 32, 33, 6 petak kat sini lah. Okey. Kemudian kita ada 38. 38 pun sama 35 kan? Jadi 36, 2 petak, 37, 38 kat sini. Okey, akhir sekali 40. Jadi dapatlah graf kita macam ini. Kita sambungkan dia jadi titik. Yang hujung sekali ingat, yang hujung sekali ni kita tanda kat kosong sini. Tanda kat kosong sini lah. Ini yang hujung tu. Okey, dan sekarang kita sambungkan dengan pensel. Jangan guna pembaris sekali lagi, cikgu ingatkan. Guna pensel freehand. Okey, sambung semua titik. Sambung semua titik. Okey. Kalau boleh biar betul lah lengkung dia tu. Kalau silap kita padam, kita lukis semula. Kita lukis semula. Pastikan sambung semua titik. Kemudian sambung sampai hujung. Sampai hujung, tarik dia setapak itu macam ni. So dah jadilah kita punya okif. Nampak? Cantik Okey, okif kita. Okey, sebelum tu jangan lupa tandakan paksi ni. Ini apa? Kekerapan kelongkokan. Tulis sini lah kekerapan longkokan ataupun bilangan murid dia lah. Okey, kekerapan longkokan. Ambil kekerapan ataupun you tulis sebagai bilangan murid pun boleh. Kalau tak nak tulis kekerapan longkokan, tulis bilangan murid. Betul bilangan murid? Ya, bilangan murid. So, tulis sini bilangan murid. Pun okey. Lepas itu sekarang kita tengok apa kita nak jawab soalan dia. Okey, soalan sekarang cikgu nak perkenalkan, dia ada tanya pasal P. P namanya apa? P namanya percentile. Percentile ini ke-20. Apa tu P20? Percentile ke-20. Ya? Percentile ke-55. Percentile ke-85. Okey. Percentile maksudnya peratus lah. Peratus ini. So kita kira lah peratus ke-20 ni siapa? Di mana kita nak baca? So kita kat sini P20 ni. Okey, P20 ni. Maksudnya ialah 20%, ya, 20% daripada 100 kita darab dengan jumlah kita 40 orang sini. Kita guna kalkulator, kita kira 20 bahagi dengan 100 darab dengan 40. So dapatlah jawapan kita 8. Maksudnya kita akan baca di nombor 8 nanti tau. 8 ya. Macam kuartil 1, 2, 3 tadi dah kita baca pada sukuan kan. Ini dia. Kita cari dulu 20% ni berapa. Lepas tu dia tanya pasal P 55 kan. Ini maksudnya 55% daripada 100 darab dengan 40 jumlah kita. Kita kira lah sekali lagi. Kita nak baca di mana nanti. So 55 bahagi dengan 100 darab dengan 40. Jadi dapat jawapan 22. Nanti kita akan baca kat nombor 22 nanti. Okey. Dan akhir sekali kata P berapa? P 85. Maksudnya 85% lah. Jadi 85 per 100. Kita darab dengan 40. Sekali lagi kita guna kalkulator. 85
darab dengan bahagi dengan 100 darab dengan 40. Jadi dapatlah jawapan 34. Okey, dapatlah jawapan 34. Sekarang dapat 8, 22 dan 34. Barulah kita pergi cari apakah jawapan persentil dia tu. Iaitu kita akan tengok macam inilah, macam tadi ya, macam tadi. Okey, 8 kan. So baca di mana 8? Baca di 8 dia guna pen warna lain. Okey. Baca di 8, mana 8 kita? Okey, sini 5 kan. Jadi 2 petak sebagai 1. Jadi 5, 6, 7, 8 berada di sini, 8 di sini. Okey. Kita ambil pembaris, kita kasih dot dot dot, buat garis macam tadi kita buat. Tapi sekarang kita baca kat 8 ya, bukan pada Q1. Jadi namanya persentil ke-20. So bacalah ni. Baca ni berapa. So ini adalah setiap itu adalah 1 kan. Jadi 20.90. Jadi berapa kita nak 95. Berapa kita nak baca ni? Setiap gapnya 1 saja. Jadi 0.1 lah kan. So ni 20. Ini 23. Baca 3 petak 1, 2, 3 petak. Okey, so kita ambil kalkulator, kita tolong kita kirakan. Jadi 23 okey, bahagi dengan 10. Setiap itu 0.1. Jadi kita ada 1 petak, 2 petak, 3 petak. Maksudnya darab dengan 3, kita ada 0.3 lah. So kita ada 22.95. Kita campur 0.3, 3 petak tadi ya. Jadi jawapan dia 23.25. So di sini adalah P20. Ya, jawapan dia P20 ni kita tulis kat tepi ni, P20 sama dengan 23.25. Itu dia. Okey, 23.25. Sekarang kita pergi buat yang soalan yang kedua, iaitu P55. P55 baca di mana? P55 baca di mana? Baca kat mana? Boleh bagi tahu cikgu tak? Baca di mana? Baca di 22. Jadi kita baca di 22 pada graf kita. Kita baca mana 22? 21, 2 petak, 22, 4 petak. Sini 22. So ambil pembaris, sambung dia. Buat garis lurus. Kemudian turun ke bawah. Okey, bacakan ini pula. Setiap 1 petak kecil tadi berapa kita kira? 0.1 kan? 0.1. Maksudnya sekarang kita ada 23.95. 23.95. Kita campurlah. 3 petak ke? 3 petak. 4 petak. 1, 2, 3. 3 petak. Maksudnya campur 0.3 lah. Jadi jawapan kita 24.25. So P20, P55 kita dapat 24.25. Itu dia. Okey. Last kali kita ada P85, kita baca kat 34 kan? Kita baca kat 34 di sini. Okey, ini adalah untuk P85. Apa benda yang sama ya, kita baca dengan teliti. Nak dapat penuh markarnya, senang saja ni, baca dengan teliti. So buat garis dia. Kalau lari satu kotak tak apa ya. Kalau jawapan kamu tak sama dengan cikgu, ada gapnya 1 petak, 0.1, tak apa, boleh ya. Okey, di sini ini P55, ini P84 lah.
85. So baca ni berapa? So ini baca berapa petak? Ada 1, 3, 9 petak. Jadi kita ambil 23.95, kita campur 9 petak lah. 9 petak itu 0.1, sebab 1 petak 0.1, 9 petak 0.9, campur dengan 0.9 kita akan dapat 24.81. P85 kita dapat 85. Okey, itulah jawapan dia. Okey, setakat ni boleh faham? Lepas tu kamu transfer lah dia punya jawapan dia ke dalam ruangan jawapan di sebelah. Di dalam ruangan jawapan di sini lah. Kamu transferkan jawapan di sini. Okay, P12, P20 tadi berapa? Tulislah jawapan di kat sini. P55 dan P85. So jawapan cikgu kita dapat tadi berapa? 23.35 kan? Lepas tu ini 24.35 kan? Yang ini 20 berapa tadi? Ingat tak? 24.85 okay. Kita semak lagi sekali, tengok betul tak? Okay, tengok betul ke? Ya, okay, ya, 25. Maaf, salah tulis ni. 25 ya. 23.25. Okay, 0.25. Jadi tulis ni 25. Okay, itu caranya kita dapatlah. Okay, bahagian C dikata berapakah peratusan murid yang memberi tapak kaki 24.6 ke bawah. Jadi sekarang 24.6 cm kan ke bawah. Kita tengoklah pada graf kita 24.6. Mana 24.6? Cikgu guna pen warna lain. 24.6. Mana 24.6? Kita boleh padam ini. Okey. Kita padam ini. 24.6 mana? Sekejap ya. Sekejap cikgu nak pergi. Okey, maaf ya cikgu ada emergency. Alright. Kita dah sampai mana? Kita nak cari dia punya 24.6 itu kan? Okay, cikgu buat garis dia dulu. Okey. Kita nak cari mana 24.6. So di sini adalah 20. Kena baca dengan teliti yang ni 24.6 adalah 20. Okey, kita campurkan. Okey, 24.6. Kita tolak 23.5 dulu. Okey, kita ada 6 petak. Okey, kita ada lebih kurang 6 petak. So, kita kira lah. 6 petak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Lebih kurang di sini lah. Ya. Okey. So, kita ambil ini. Dekat 7 petak. Ini 24. Ini adalah 24.6 ya. Okey. Kita buat dot-dot line ke atas.
Dan kita cari ini berapa peratus. Kita cari ini berapa orangnya. Baca sini pula. Baca di sini pula. Ya, garis lurus ya. Okey, baca ini. Jadi sini 28 orang. 29. 29 kan? Jadi dia nak cari peratus. Kita ambil 29 tadi. Okey, 29 di sini kita ambil 29 tadi, ya. Kita ambil 29 bahagi dengan 40, kita darab dengan 100%. Itulah peratus dia. So kita ambil 29 bahagi 40, kita darab dengan 100%. Jadi jawapan cikgu 72.5%. Itulah cara kita nak kira peratus. Okey. So hari ini kita belajar tentang OGIF dan bagaimana cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan juga cari persentil setiap peratusan yang diberilah. Okey. So cikgu harap anda faham ya.